ni pun dia bawa sampai 6 lori, tak cukup. Dia bawa diri, dia bawa dengan 6 lori, ribu-ribu bantuan. Masya Allah, diserahkan kepada, dia bawa ke selatan, bawa ke utara, bawa ke pantai timur. Maka dengan profesi dia masih sebagai seorang guru. Secara logiknya kalau kita dah kaya ni, tetap memang tak mau dah kerja-kerja macam tu kan. Nak fokus kalau boleh pergi Maldives, pergi lepak-lepak kan. Tapi besar jiwanya. Jadi kita nak sikit lah, cikgu boleh tak cerita apa inspirasi cikgu yang bawa dana kita, cikgu bawa dengan pelbagai misi-misi bantuan kan. Daripada di sekolah cikgu selalu menulis benda-benda baik. Apa inspirasi yang membuatkan cikgu trigger sangat nak buat baik ni kan? Cikgu nak masuk syurga mana ni? Syurga Firdaus ke syurga mana ni? Jadi kita nak minta jasa baik daripada kekanda kita. Mungkin boleh kongsikan dalam tempoh lebih kurang 15 minit, bagi manfaat kepada kami 2,000 orang lebih ni. Mereka dengar Cikgu Fauzi Saleh ni, ui, berguling-guling ni, nak dengar ni. Jadi kita nak sedikit daripada kalam daripada Cikgu Fauzi Saleh. Tafadhal mashkurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adinda saya, Ustaz Muhammad Yaakob Yusra bin Muhammad Yusof, kerana menjemput saya untuk pagi ini bersama dengan sahabat-sahabat semua dalam Kelab 4AM. 4AM Club 5.0 dah. Masya Allah. Sebenarnya debar saya ni. Masuk dalam majlis, saya dah biasa dijemput berforum, menjadi ahli panel dan sebagainya. Namun untuk majlis-majlis ilmu agama begini, memang satu debaran besar lah. Sebabnya saya ni, sebagaimana kalian maklum, saya seorang guru matematik. Bukannya ustaz bahasa Arab, bukannya guru tajwid, bukannya pakar-pakar yang tafsir hadis dan juga Quran. Jadi bila dijemput pada majlis agama ini, memang satu penghargaan yang sangat-sangat besar pada saya. Jadi bercerita tentang pertanyaan Ustaz Usro tentang projek kebajikannya, suka saya nak kongsi sedikit bagaimana transformasi diri saya daripada peringkat lama kepada peringkat sekarang. Kita hidup ini kena sentiasa berubah, kena sentiasa ke arah kebaikan, kena sentiasa mencari sedaya mungkin kita berbuat lebih banyak kebaikan, lebih baik ekonominya, lebih baik hubungan kekeluargaannya. Jadi bercerita tentang transformasi diri ini, ada orang berkata, cikgu senanglah, cikgu ramai followers. Oh, cikgu senanglah, cikgu buat NGO, apa-apa post, orang berduyun-duyun, orang derma. Cikgu dah kaya, cikgu dah berjaya, cikgu bolehlah sedekah situ, sedekah sini. Itu ramai orang PM, orang komen, orang berkata saya. Sejujurnya, kalau lihat saya pada 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, 7 tahun lepas, hidup saya juga, saya rasa ramai seperti orang kebanyakan. Orang kebanyakan di sini bermaksudnya kita sendiri struggle untuk hidup. Kita sendiri struggle untuk mengubah ekonomi diri, mengubah diri sendiri, mengubah kehidupan ke arah lebih baik. Saya pernah sudah sampai surat bil elektrik, surat merah untuk dipotong dah elektriknya sebab tak bayar 3-4 bulan. Saya juga pernah keluar surat surat yang untuk tarik kereta tu. Kereta tak sempat berbayar. Maknanya di sini ekonomi saya pernah berada jatuh di bawah. Dan bagaimana saya transformasi itu, dia datangnya dari Big Y. Pertama sekali datang daripada Big Y, saya lihat keluarga saya lihat mata isteri saya lihat anak-anak saya, bila dia berkehendakkan sesuatu, saya terpaksa beritahu, abang, tunggu ayah gaji. Sedangkan nak beli satu mainan kesukaan anak, harganya RM30, RM40. Jadi di situ aku kata, aku kena lakukan sesuatu. Aku kena lakukan sesuatu untuk merubah kehidupan aku. Jadi dari situ saya pun mula berusaha lah. Dulu saya bermalas-malasan lah. Saya ni memang kata pergi kerja, mengajar, balik, duduk rehat kat rumah, keluar lepak kawan-kawan gitu je. Memang saya tak ada buat side income, tak ada buat tuition ke, tak ada buat apa. Langsung tak ada motivasi diri untuk menambah side income. Saya rasa saya bagi tahu aku jadi cikgu ni sebab aku nak masa lapang yang banyak. Jadi masa lapang itu konon-kononnya saya tak berusaha untuk mengubah nasib diri ni. Jadi bila sampai satu tahap, tatap mata isteri, tatap mata anak, tengok bil yang sampai bil merah, surat nak tarik kereta dah keluar, anak minta kereta kontrol berharga RM20, saya tak mampu nak beli. Saya terus bagi tahu diri saya, aku kena berubah.
aku kena lakukan sesuatu. Dari situ saya mulakan buat apa saja. Saya jual SIM cardnya, jual broadband, jual air, jual kasut bandel. Pergi di downtown Ceras balik sekolah pukul 6.30 petang, mandi, pergi buka table, balik semula pukul jam 3 4 pagi. Untuk mendapat income, gajinya biasanya RM30 satu malam. Kalau sale, laju boleh hingga RM50. Bahkan ada hari yang tak ada sale, pergi berpenat-penatan, balik tanpa gaji. Jadi kita dah usaha sampai satu masa saya fikir, terdetik hati saya, kenapa begitu mahalnya rezeki aku? Kenapa, ya Allah, aku dah usaha ni, kenapa susahnya Allah nak murahkan rezeki aku? Kenapa saya duk fikir. Yang pertama sekali yang terlintas pada fikiran saya adalah ibu dan ayah saya. Saya selalu mendengar ustaz-ustaz ceramah beritahu doa ibu. Doa ibu setanding doa para rasul. Itu nombor satu. Yang kedua, ibu dan ayah kita ni tak ada doa paling ikhlas di atas muka bumi selain pada doa daripada Nabi Muhammad SAW adalah doa ibu dan ayah kita. Takkan setanding mana-mana doa sahabat-sahabat kita ke para guru ke orang awam ke takkan sama dengan doa ibu ayah saya. Jadi saya kembali balik renung balik aku ni mula-mula aku kerja dulu. Saya dulu first kerja dengan gaji RM964.63. Gaji seorang guru diploma. First kerja saya kirim duit RM30 ayah, RM30 mak, RM40 untuk ada anak saudara, anak sepupu saya yang sepupu saya tu baik saya dulu. Memang selalu berbudi, dia dah meninggal dunia, anak yatim lah. Sisih, waktu tu sisih. Saya sisih sebagai harta saya sampai saya kahwin. Kita rasa pindah ke Kuala Lumpur, rasa hidup tertekan, hidup makin himpit. Ayah dan mak saya bagi tahu, kata Lee, tak payah dah bagi duit kat mak abah. Tak payah bagi duit kepada mak abah. Abah tahu Lee pun tengah susah lagi sekarang. Itu, saya ingat kata-kata ayah saya. Bila dia berkata macam itu, kita pun rasa lega. Alamak, lega. Aku boleh jimat lebih kurang 100 sebulan, boleh guna untuk keluarga aku. Boleh guna untuk keluarga aku, boleh lebih senang hidup. Saya rasa begitu. Rupanya, Masya Allah. Rupanya itulah antara penutup rezeki saya. Jadi bila saya kenang balik, aku dah usaha, Tuhan tak bagi ni. Tuhan tak limpahkan rezeki ni. Penatnya kerja, Masya Allah. Dari keluar daripada 7 malam, balik 4 pagi. Lepas solat subuh tidur sekejap, saya mengajar petang, bangun pukul 11 pagi, pergi mengajar lagi. Tapi masih sempit. Saya pun terkenang. Ini aku rasa kembali dulu pada Allah dan Rasul. Yang kedua, mesti berbuat baik kepada ibu dan ayah. Layan ibumu seperti raja, secara Allah akan melayanmu seperti raja. Saya pernah terbaca ayat-ayat itu. Jadi saya pun kembali, first step yang pertama saya adalah mengembalikan hak ibu dan ayah saya. Ayah saya dah ada duit sebenarnya. Ayah saya orang pension kerjaan, gaji ayat besar, ada rumah sewa, ada pula lah kebun getah, ada sawah padi. Masih dia ada income dia dah. Dia tak berkehendak pun pada duit saya. Namun saya nak sedikit keberkatan daripada ibu dan ayah saya. Saya nak doa itu disampaikan daripada ibu dan ayah saya. Jadi setiap bulan walaupun aku tahu aku sisihkan balik RM50 pada mak, RM50 pada ayah ini, aku akan makin sempit. Kalau secara matematiknya, kalau secara pengiraan awamnya, pengiraan dunianya, bila kita bagi RM100, kita akan kurang RM100. Itu pengiraan dunia. Namun kira-kira Allah Ta'ala, Masya Allah. Di situ saya bermula. Apa tak kisahlah, aku nak berhutang tak cukup, aku nak makan, aku akan berhutang. Namun aku takkan lagi sekali-kali mengabaikan hak ibu bapa aku, iaitu mengirim sedikit saja duit, tak banyak, RM50 ayah, RM50 ibu. Itu saja dulu yang pertama. Yang kedua, saya mula turun ke lapangan. Untuk membantu. Biasanya di sekolah tu kita dah bantu dah murid-murid tak ada duit, kita bagi duit. Murid-murid pakaian koyak ke anak-anak yatim, anak miskin, kita cuba cari duit belanja. Belanja mereka makan, beli baju dan sebagainya. Jadi sampai satu tahap, saya ziarah rumah ke rumah. Waktu tu saya tak ada duit. Memang tak ada. Jadi kebetulan ada satu Ramadan itu yang ada seorang ibu bapa daripada parent yang kaya, dia kirim RM2,000 kepada saya. Cikgu boleh tak sampaikan kepada murid-murid miskin, anak-anak yatim. Jadi nak kirim duit kepada murid, budak dia satu, dia dua hilang, nak kirim RM50, RM100. Jadi di situ saya bermula ziarah.
Dan setiap kali ziarah saya beli barang dapur saya, duit dalam poket saya katakan harga barang dapur RM30, 50 sen. Saya keluarkan 50 sen itu dari poket saya. Nak keluar banyak memang tak mampu. Serius tak mampu. Kadang-kadang RM1, kadang-kadang sen-sen saja. Tapi aku infakkan tenaga aku, masa aku untuk ziarah. Untuk ziarah. Bila ziarah ni Masya Allah, nombor satu sekali, belum lagi. Tuhan tak baik, tak terus beri rezeki. Tidak. Bukan tiba-tiba saya dapat rezeki berganda jadi kaya raya. Tidak. Nombor satu sekali, apa yang Tuhan bagi adalah ketenangan hati. Rasa Masya Allah, seronoknya, bahagianya, tenangnya aku. Tidak seperti sebelum ini, aku terburu-buru mengejar segalanya sampai tak ada rasa tenang itu. Sampai tak ada rasa bahagia itu. Itu step pertama Tuhan bagi. Waktu tu friendly saya di FB cuma sekitar 2,000 orang, follower saya sekitar 200 orang saja. Bila saya bermulanya ziarah rumah-rumah ini. Dan saya menulis di FB. Saya mula menulis di FB, ramai nak menyumbang, nak mengirim sumbangan. Di sinilah step kedua, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan, menghadirkan ramainya, makin ramai netizen, makin ramai orang follow saya, entah dari mana follow saya. Ini step kedua, Tuhan nak buka, nak berikan saya rezeki. Dari follower ramai ini, saya tak mampu jana income pun. Tapi kita dapat lebih banyak turun ke padang membantu orang ramai. Ini satu nikmat lagi Allah kirim. Kemudiannya rezeki yang Allah kirim adalah rezeki sahabat-sahabat yang baik. Bermula datangnya orang bersahabat entah siapa-siapa. Datangnya influencer-influencer, Khairul Hakiminnya, Khairul Izzuannya, Harif Faisalnya, Dr. Taufiknya, Ustaz Hakimnya, founder-founder produknya, orang kaya raya jutawan datang nak berkawan dengan saya. Cikgu, tegur saya nak friend di FB, berkawan. Cikgu boleh tak jumpa mengeteh? Datang, dia datang jumpa kita mengeteh. Kita, bila sampai satu tahap itu, mereka nampak saya susah. Mereka tahu Cikgu Fadli tak ada duit. Cikgu Fadli ni bukan orang kaya. Cikgu Fadli ni orang susah. Jadi mereka inilah mula melorong-lorongkan jalan. Cikgu, apa kata cikgu buat gini? Boleh tambah pendapatan ni. Cikgu, apa kata cikgu berniaga ini? Apa kata cikgu buat itu, buat ini? Nampak tak? Step by step. Jangan cepat terpengaruh. Hari ini sedekah 10, esok masuk order 10,000. Ada, benda tu tak mustahil. Sedekah ini pembuka pintu rezeki. Memang perlu yakin. Namun sangat saya khawatiri bila kita niat benda tu, aku sedekah hari ni 100, moga-moga petang nanti dapat 1,000, moga-moga esok dapat 10,000, moga-moga minggu depan dapat kontrak 1,000,000 contoh. Tidak. Kalau pengalaman saya, Tuhan tidak bagi. Tuhan tidak bagi dalam sekelip mata, tidak. Makan masa bertahun-tahun. Jika saya berpegang pada aku sedekah 10 dapat 1,000, saya takkan dapat sampai ke tahap sekarang. Saya pegang perlu beristiqomahnya. Makin saya susah, makin kuat saya turun padang. Makin saya rasa terhimpit, makin banyak saya sumbangkan pada mak ayah saya. Call dia, minta doa. Kalau orang kampung jumpa saya, okey, kita ada 3 minit lagi. Kalau kawan-kawan jumpa balik kampung, oh cikgu balik, cikgu belanjalah, cikgu kaya. Kita ni, amin. Aminkan saja doa orang. Aminkan sahaja doa siapa-siapa orang yang kata kita kaya. Sedangkan kita yang tahu, Masya Allah, ini 50 terakhirlah wallet aku. Nak tunggu gaji lagi 2 minggu. Tapi orang kata, oh, cikgu belanja gini, okey tak apa, makan belanja. Oh, cikgu kaya. Amin. Dan antara petua besar yang saya belajar daripada arwah Ustaz Auni yang menginap di Bukit Asyad Mekah, dia bagi tahu cikgu, waktu itu saya ke Mekah seorang diri, mencari diri yang hilang. Panjanglah ceritanya, saya pendekkan. Arwah Ustaz Auni ni bagi tahu saya, cikgu, jumpa sesiapa sahaja, minta mereka doakan. Jadi setiap kali saya ke Masjidil Haram, pergi Masjidil Nabawinya, sising siapa-siapa, orang asing tak apa, orang Arab ke, orang Bangladesh ke, orang India, orang apa, jumpa je. Doa ana, itu yang saya pandai. Nak cakap bahasa Arab tak pandai. Doa ana. Kita bantu dia, kita doa ana. Pimpin orang tua, doa ana. Kita sedekah apa-apa, doa ana. Dia pun angkat tangan doa. Itu. Yang kedua, bila kita ziarah anak yatim, ziarah fakir miskin, bagi tahu ini kiriman kawan-kawan. Saya sangat jujur dan amanah.
Saya tak akan beritahu ini barang saya. Saya kata, ini amanah orang, saya suruh minta sampaikan, tolong doakan penyumbang, tolong doakan saya. Memang saya minta doa daripada mana-mana. Kadang-kadang sasaran itu saya pergi, rambutnya free hair, kita nampak macam orang tak solat, tapi dia orang susah. Tapi dia anak yatim, tapi dia ibu tunggal. Tetap saya minta doa, mereka doakan saya. Tak semesti saya jumpa alim ulama saja minta doakan saya. Tapi siapa saja, orang dalam kesusahan, orang sakit, orang stroke, orang apa, saya sampai ke sumbangan, saya mohon mereka doakan saya. Sedikit demi sedikit, Tuhan buka pintu-pintu rezeki. Dan setiap kali pintu rezeki terbuka, tolong perbanyakkan sedekah. Tolong perbanyakkan lagi bantu orang. Sebab itu, seberapa banyak pun peluang yang saya ada, peluang perniagaan ke, pekerjaan ke, ataupun peluang-peluang perniagaan ke, sesibuk mana pun saya takkan pernah meninggalkan jalan kebajikan ini. Saya tak akan membuatkan apa yang Tuhan bagi ini melalaikan saya. Saya cuba didik hati saya sebaik mungkin. Ya Allah, ya Tuhanku, jaga hati aku, jaga hati aku, jaga hati aku. Dan pada pagi ini, saya nak mohon kepada semua yang menonton, doakan saya untuk saya sentiasa menjaga hati saya dan semoga perkongsian pendek saya pada pagi ini tidak membuatkan saya rasa riak, rasa sombong, rasa angkuh, rasa aku hebat, aku baik, aku kaya, aku berjaya, akulah yang paling banyak sedekahnya, akulah paling banyak bantu orangnya. Tidak. Tolong doakan saya, Tuhan jaga hati saya. Semoga perkongsian ini sama-sama kita dapat ambil sedikit iktibar dan moga-moga iktibar yang diamalkan oleh semua yang melihat ini ada ganjaran pahala untuk saya. Jadi dari saya cukuplah dulu untuk pagi ini, sekadar perkongsian pengalaman peribadi. Tak pandai saya nak urai hadis, tak pandai saya nak tafsir Quran, sekadar pengalaman apa yang saya lalui selama ini. Kembali kepada Ustaz Yusuf. Subhanallah, 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 masya-Allah. Itu adalah perkongsian yang sangat luar biasa daripada sahabat dan guru saya, Cikgu Fadli Saleh, yang sebanding dengan namanya pun patutlah jadi soleh sebab dah memang setiap hari Cikgu Fadli Saleh yang memiliki Zul Fadli, orang yang memiliki kesolehan tu. Kan? Padahal insya-Allah kalau dapat anak nanti saya nak buat nama Soleh jugalah insya-Allah. Fadli Soleh insya-Allah. Nah, jadi untuk makluman tuan-tuan, banyak sebenarnya projek-projek yang diurus dan diusahakan oleh cikgu kita, di antaranya melalui NGO dana kita. Beras kita infak. Saya ingatkan dulu beras kita beli kan. Beras kita infak tu projek mereka laksanakan. Memberikan value Ramadan ni saja mencecah lebih 1 juta ringgit nilai yang dikeluarkan untuk bantu orang. Dan di bawah dana kita juga, cikgu pernah cerita kat saya, ada rumah wakafan yang diwakafkan duduk di Mekah dekat Bukit Ajiat kan. Satu kawasan yang kalau tuan pergi di Mekah, di balik belakang tu ada satu bukit yang peristiwa Nabi belah bulan tu kan, peristiwa mukjizat yang berlaku, itulah Bukit Ajiat. Cikgu Feli kata ada rumah situ untuk siapa-siapa yang orang nak pergi boleh duduk di situ. Subhanallah. Itu adalah projek dana kita. Tuan-tuan doakan. Meremang saya ni bila cerita tentang projek dana kita kan. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak Cikgu Fadli Saleh. Untuk makluman tuan-tuan, kemarin bila cikgu bantu untuk post tentang projek pembinaan Mahat Integrasi Madat kita, Allah izinkan lebih daripada 500 orang yang menyumbang. Allah lembutkan hati mereka, Allah jentik hati mereka. Tu yang saya telefon Cikgu Feli semalam, sebab saya lepas cakap tu, sebab saya tinggal, ya Allah Rabbi kan. Allah nak bagi orang yang bantu kita ni kadang-kadang mai datang daripada bantuan yang kita tak tahu pun daripada mana. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat dan guru saya Cikgu Feli atas perkongsian. Satu poin yang paling penting tuan-tuan, layanlah ibu ayah seperti raja. Ni ayat yang ultimate power. Memang Power Rangers ayat tu. Sebab saya cemburu pada tuan-tuan yang ada ibu. Saya cemburu tengok Cikgu Fadli Saleh ada ibu. Sebab apa? Saya dah tak ada mak pada umur saya 13 tahun. So siapa yang ada, maksimum kan, itu adalah syurga di dunia kita dan syurga di akhirat kita kelak. So manfaatkan sebaik mungkin. Kita masih ada baki-baki Ramadan yang ada ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kita dah sampai kepada penghujung. Saya nak umumkan tuan-tuan ni nama-nama pemenang daripada challenge yang kita lakukan kemarin. InsyaAllah saya akan transfer
Untuk makluman semua penonton-penonton yang baru hadir, insyaAllah setiap hari kita akan hadiahkan wang tunai sekitar RM1,000 kepada mana-mana pemenang yang bertuah. Ada nama-nama pemenang. Atikah Kamal, Kak Norli Yusof. Sekali lagi Kak Norli Yusof tu saya kata hari-hari Kak Norli ni sangat rajin. Nota dia tuan-tuan panjang berjela, boleh buat buku teks sekolah menengah dah. Rajin dia sambil dia mendengar. Saya tak tahu macam mana boleh menulis. Sel-sel top sambung sungguh. Nah, yang ketiga Puan Umi Khatijah, dan yang keempat adalah Arfazilah Anas. InsyaAllah nanti tim saya akan transfer duit macam biasalah. Mudah-mudahan Allah memberkati pada semua yang menerima hadiah tahniah. Saya ucapkan lagi sekali tuan-tuan, untuk esok tuan-tuan buat benda yang sama. Saat lagi saya akan buat satu post, tuan-tuan share momen tuan-tuan. Tuan-tuan tulis apa yang tuan-tuan dapat hari ini dalam post yang saya akan post di page saya. Ni page Muhammad Ikut Isra. Tuan-tuan post ya apa yang tuan-tuan dapat, apa yang tuan-tuan rasa, apa yang tuan-tuan yang peroleh daripada sepanjang perkongsian kita bermula daripada jam 4 pagi sampai pukul 6. 5 minit dah waktu ni. Dan tuan-tuan post dekat komen, dan tuan-tuan post di page personal ataupun profile tuan-tuan masing-masing. InsyaAllah akan lebih ramai orang yang dapat manfaat dan faedah. Jadi sama-sama lagi sekali nak mengajak tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan bantu untuk share, tag kawan-kawan yang lain, sebarkan agar esok dia orang boleh bersama. Kita masih ada baki lebih kurang 4 hari saja untuk esok. Semua the ultimate buku-buku. Kita akan berbicara tentang teknik menghafal Quran. Kita akan berbicara tentang bab sihir. Kita akan berbicara tentang perfect Syawal. Perfect Syawal ni kita buat khusus untuk kita berbincang tentang apa maksimum pahala kita boleh buat sepanjang bulan Syawal. Pada penutup pada 4am Club kita, insya-Allah. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan untuk bantu saya sebarkan kempen dakwah kita kepada orang ramai. Kalau pagi ni kita ada lebih 2,000, 3,000, 4,000 orang. So insyaAllah esok akan lebih ramai untuk orang yang menonton. Kita ada 33.4 juta rakyat Malaysia. Kita ada 20 juta orang Islam. So manfaatkan 20 juta orang Islam ini untuk boleh bersama-sama dalam solat sebegini. Mudah-mudahan Allah sahaja yang membalas pahala. Pagi esok akan ada lagi seorang tetamu yang sangat istimewa. Seorang engineer Petronas. Seorang engineer Petronas yang dia sanggup berhenti kerja semata-mata untuk dia mewakafkan diri kepada ummah. Gaji yang dulunya puluhan ribu, ratusan ribu, ditinggalkan medan tersebut dan dia bawa diri dia untuk duduk di dalam kelompok kancah masyarakat ini untuk dia memberikan, mewakafkan diri dia. Saya sangat kagum tuan-tuan. Tahun lepas saja saya tengok report yang dikeluarkan daripada pertubuhan beliau. Lebih daripada 2 juta ringgit yang dikeluarkan untuk bantu orang-orang yang memerlukan. Dan kebanyakan mereka menumpukan, sahabat saya ni dia tumpukan kepada sektor pendidikan. Khususnya di Sabah, ratusan ribu ringgit untuk bulan ni. Saya tengok depan mata saya dikeluarkan macam tu sahaja. Semalam ada seorang mesej, dia kata, "Ustaz, dia nak hantar anak pergi Mesir, duit tak ada." Saya telefon dia tak sampai seminit. Saya kata, "Abang ni," dia kata, "tak apa Ustaz, saya ambil semua duit tiket, duit belanja, beli motor ke apa, saya bayar semua." Kan speechless saya. Walau kita pun bukanlah, saya pun adalah duit sikit. Saya kata, "Jom kita share dua." Ada. Dia kata, "Ustaz, hak ni saya punya semua." Masya Allah. So saya akan bawakan sesi khas ini untuk kita ambil inspirasi. InsyaAllah 4-5 malam terakhir ni saya akan bawakan insan-insan istimewa untuk berkongsi dengan kita. Di antaranya juga kita ada Kokom. Kokom akan ada malam ni. Esok tetamu khas, ada satu nama tuan-tuan tengok sekali saya umumkan. Kita akan ada Haji Asri, kita akan ada Yusuf Azmi, insyaAllah, yang akan bersama kita. Seorang yang menjadi singa kepada rakyat Malaysia hari ini, orang Islam kita, Yusuf Azmi. Jadi saya akan maklumkan bila tarikh dia, tuan-tuan nantikan insyaAllah. Cuma esok insyaAllah kita akan bersama dengan seorang guru saya yang sangat saya hormat, seorang engineer Petronas yang sanggup dia terjun dalam bidang dakwah, dalam bidang kebajikan, tinggalkan pekerjaan, tumpukan pada akhirat. Tapi dunia Allah bagi macam tu ya kat dia. Jadi jom insyaAllah kita ambil inspirasi esok. Sambil-sambil kita mengaji, sambil-sambil kita ambil inspirasi orang agar kita menambah baik nilai kehidupan kita kepada yang lebih baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita dah sampai kepada sesi penghujung. Kita akan melabuhkan tirai kita pada pagi ini insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya nak minta tuan-tuan bantu saya sebarkan video dana kita. Macam yang tuan-tuan buat kemarin, tuan-tuan automatik kita dapat RM50,000. Tuan-tuan, saya perlukan bantuan dan sokongan tuan-tuan untuk kita menyiapkan bangunan tersebut. InsyaAllah tahun depan Ramadan kita buat secara live bila siap bangunan tu. Boleh tuan-tuan? Bantu saya dekat sini. Saya sayang tuan-tuan tahap guling-guling. Jadi
saya nak tuan-tuan guling-guling sekejap untuk bantu sebarkan video ni. Tuan-tuan senang je tuan-tuan. Tuan-tuan sebarkan dalam semua grup WhatsApp yang ada. Berapa puluh grup WhatsApp tu tuan sebar je. Tak rugi apa-apa. Kalau orang tak baca pun, faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah. Allah janjikan tetap dapat pahala kepada kita. Jadi apa salahnya tuan-tuan sebarkan dan bagi manfaat kepada orang ramai dalam grup Telegram kita dan sebagainya. Nah, kalau tak ada siapa baca pun tuan-tuan tak rugi apa-apa. Tapi kalau ada seorang yang membaca, tuan-tuan dapat pahala. Orang yang menyumbang, tuan-tuan dapat lebih banyak pahala. Saya pun tumpang pahala tersebut. Saya ulangi, tidak ada satu sen pun daripada program 4am Club atau sumbangan tuan-tuan masuk dalam poket saya. No. Nah, malah posisi CEO ataupun pengarah urusan di Murtada Dawah Center adalah satu-satu posisi yang tidak bergaji. Nah, tak bergaji demi Allah. Kan? Tak apa lagi tu, saya pun nak tumpang pahala. Allah izinkan saya ada bisnes dan sebagainya. So saya berkhidmat di Madat ni untuk saya bangunkan pusat komuniti Islam, apa yang almarhum abang saya Ustaz Murtada tinggalkan. Itu sahaja. Nah, jadi terima kasih sokongan tuan-tuan, dokongan dan sokongan tuan-tuan sangat penting untuk perjuangan saya, untuk kekuatan saya. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itu dulu daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada banyak kekasaran bahasa, tertinggi suara ataupun mungkin terkata pada mana-mana pihak. Jadi tuan-tuan, kita tutup dengan bacaan doa untuk pagi ini dan kita akan serah kepada adinda-adinda saya untuk mereka tutup dengan khasidah insya-Allah. Boleh tuan-tuan kita tutup dengan doa dulu? Boleh tak saya nak minta jasa baik sebelum saya nak tutup dengan doa ni? Saya banyak hari dah saya tak minta kat tuan-tuan. Saya nak tengok di Zoom khususnya, boleh tak adik-adik